Sidang jemaah dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak ambil masa 5 minit. Saya ambil masa 5 minit untuk kita simpulkan tajuk malam ini. Malam ni kita dok bincang surah Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa arahan, Nabi Ibrahim terlaksanakan. Antaranya tadi saya dah sebut bagaimana Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya di padang pasir, tak ada penghuni. Beliau buat. Tinggalkan, bukan tinggal main, tinggal sungguh-sungguh, bukan dekat, jauh. Kemudian diuji lagi untuk membina Kaabah. Kemudian diuji lagi dengan berbagai-bagai ujian. Semua dilaksanakan. Sebab tu bila kita pergi Makkah, jadilah Mekah ni sebaik-baik bumi, kata para ulama, kerana Mekah adalah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Mekah ni tempat lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu kita dipesan oleh Rasulullah, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tak bersungguh-sungguh kamu musafir kecuali 3 tempat ni kena bersungguh-sungguh nak pergi. Pertama Masjidil Haram, kedua masjid saya ni Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Ya, kena ada sungguh-sungguh 3 masjid kerana di situ banyaknya bekas-bekas tempat yang berjalannya nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Batu tahniahlah tuan-tuan yang pernah ke Mekah ni. Mana tuan-tuan pergi itu tempat yang pernah dipijak oleh Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain itu. Baik, saya nak habiskan cerita tadi. Maka antara ujian paling besar yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim ialah menyembelih anak ni. Batu besok kita akan laksanakan sembelihan korban. Bukan saja sunnah Nabi Muhammad, ia juga sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang akhirnya Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat ayat 108, wa fadainahu bidzibhin azim. Ayat 107, wa fadainahu bidzibhin azim, yang kami akhirnya gantikan anak itu. Asalnya diperintah sembelih Nabi Ismail, dilaksanakan. Ya, lalu Allah gantikan dengan suatu korban sembelihan yang agung. Yang dikatakan sembelihan yang agung ini, Allah turunkan seekor kibas dari syurga. Kibas yang dipelihara di syurga. Kibas yang pernah dikorbankan oleh anak Nabi Adam yang bernama Habil. Korban Habil itulah yang diternak di syurga. Batu kata para ulama, berdasarkan hadis Nabi, antara makanan-makanan syurga adalah kambing. Waktu tadi saya datang harap kambing, rupanya tak ada harapan. Besoklah. Besok. Ya tak? Jadi bila orang Melayu tahu dah kambing ni makanan syurga, oh sekarang ni kambing tak cukup. Saya ingat dulu tahun 70-an, sebut nama kambing semua takut. Sebut nama kambing semua dah naik darah. Dulu lah, kambing lalu pun dia dah pingsan. Sekarang ni kita lalu kambing pingsan. Tak boleh harap orang, bahaya. Dulu kalau hantar kambing kat kawasan muslimat, tendang balik kawasan muslimin. Sekarang ni hantar kat muslimat, tak pulang dah dia. Sama juga, dah sama-sama minat, susah betul. Allah gantikan. Baik, apakah kejayaan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, istrinya Sarah, anaknya Ismail, anaknya Ishak. Kejayaan Nabi Ibrahim ni, saya nak kongsikan sikit malam ni. Kalau tuan-tuan buka dalam surah As-Saffat ayat 100. Surah As-Saffat ayat 100, dikatakan ayat doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim. Masa ni belum dapat anak lagi. Nabi Ibrahim ni berhijrah daripada kampung halaman. Waktu dibakar tu tak dimakan api, Nabi Ibrahim ni hijrah. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Surah As-Saffat ayat 100, yang bermaksud, wahai Tuhanku, kurniakan padaku anak yang soleh. Itu kita kena baca tu. Ya Allah, kurniakan padaku anak dari kalangan orang yang
soleh. Jangan sibuk nak minta anak jadi doktor je. Tak salah jadi doktor engineer, tapi jangan lupa, ya Allah, jadikan anak aku doktor yang soleh. Anak soleh itu mustahak. Dia jadi doktor yang soleh, jadi ahli korporat yang soleh, jadi ahli politik pun dia ahli politik yang soleh. Dia semua sekali anak-anak kita jadi orang soleh. Ini doa Nabi Ibrahim. Kalau setara Nabi Ibrahim pun berdoa, tak akan kita lupa. Ini antara kejayaan besar Nabi Ibrahim. Kita pun dipesan, berdoalah. Selain minta anak soleh, lepas ambil uduk tu, dia ajar kita baca doa. Apa doa dalam uduk? Saya tengok tulis tu. Allahumma ja'alni minat tawwabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadika as-salihin. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang saleh. Minta kepada Allah Ta'ala. Ni malam mustajab ni. Sebab tu tadi waktu nak makan tadi, nak buka tu waktu-waktu mustajab doa. Wa ja'alni min ibadika as-salihin. Jadikan aku hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Minta kepada Allah Ta'ala, jadi kita jadi anak yang soleh, hamba yang soleh. Nabi pesan banyak sangat. Lepas besok mati, yang antara yang sampai doa anak yang soleh, bukan doa anak. Doa anak belum tentu sampai, tapi kalau anak tu soleh, memang sampai. Ingat baik itu. Jadi ini antara kejayaan Nabi Ibrahim. Itu yang pertama yang saya nak kongsi malam ni. Yang kedua, yang saya nak simpulkan daripada apa yang kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 124, kita ni apa Allah suruh buat aja, Allah akan beri balasan. Betul, Nabi Ibrahim yakin kalau ini perintah Allah, Allah akan beri yang terbaik. Waktu letak dua beranak tu, tak ada orang. Hari ni tengok Mekah berapa ramai orang. Itu namanya yakin dengan janji Allah. Waktu nak sembelih anak tu, tak ada ragu-ragu. Asalnya ragu-ragu juga. Batu semalam 8 Zulhijjah kan dipanggil Tarwiyah. Apa makna Tarwiyah, tuan-tuan? Cerita Tarwiyah ni asalnya Nabi Ibrahim mimpi tu sembelih anak. Ragu-ragu juga. Ia gangguan syaitan. Ya, batu dipanggil Tarwiyah. Sehinggalah datang keyakinan 9 Zulhijjah tu tanam azam sungguh. Allah perintah tu. Baik, itu Tarwiyah. Jadi Nabi Ibrahim laksana, Allah gantikan kibas dari syurga. Apalagi Allah perintah. Allah suruh seru manusia. Nabi mereka mana? Tak ada orang. Tapi Allah perintah seru je. Tengok ada Allah perkenankan sampai hari ni. Berduyun-duyun, berjuta-juta, bilion-bilion orang di Mekah. Sejak dulu sampai hari ni. Kita macam tu jugalah. Bilal azan. Azan je, seru je. Hayalah solah, mari semayang. Tak datang, nak buat macam mana? Jangan feras kita. Kita hanya menyuruh. Ni saya ceramah kuliah ni. Tuan-tuan faham tak faham? Mana saya tahu? Saya kerja saya menyampaikan aja. Tak faham? Mana saya tahu? Nak macam mana? Jadi kesimpulannya hadirin hadirat, itulah kisah Nabi Allah Ibrahim. Kesimpulannya sekadar itu je lah. Kita simpulkan. Dan sebelum saya nak tamatkan esok raya, tuan-tuan ya. Tadi takbir raya tadi, tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan takbir raya ni begini. Saya tengok budaya orang Melayu kita ni, takbir raya ni, saya tengok imam seorang dia baca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tok imam seorang ni baca. Sebenarnya takbir itu sunat kita baca ramai-ramai. Cuma dah jadi adat Melayu, dia memang betul lah kita ikut sunnah. Cuma kalau tengok versi Mekah, dia guna riwayat hadis yang lain. Sebab tu dia punya takbir ada sikit lain. Tapi tetap la ilaha Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali itu tetap ada. Cuma orang Melayu 3 kali, imam buat dulu, kita follow kemudian. Imam dulu, kita kemudian. Imam dulu, kita kemudian. Orang Arab dia tak buat gitu. Dia buat 3 tu serentak baca ramai-ramai. Tapi tak kisahlah tu, itu teknik aja. Dah bagus lah tu, dah betul tu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Cuma bila habis 3 kali tu, saya dok berhati bila imam seorang je. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Tu imam. Tuan-tuan menung semua tengok. Dia sebenarnya sunat kita baca sama-sama. Tempat saya dan berapa masjid surau memang kita dah baca ramai-ramai sekarang ni. Jadi saya pun menyeru tuan-tuan, besok dan malam ni bila tadi betul lah tu, Allah akbar, Allah akbar, imam baca dulu, kita baca kemudian. Tak apalah, tu teknik lah. Nanti bila imam baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira,
kita ikut ramai-ramai baca supaya kita dapat fadilat membaca takbir tu. Kalau tidak nanti tu imam seorang je dapat fadilat tu nanti. Ya, ni memang kita dah amal dah tempat-tempat lain. Saya tengok belah Gombak je belum buat lagi. Sekian dimaklumkan je. Tempat lain memang kita dah. Tak ada masalah pun kalau kita baca ramai lah. Baca ramai lah. Cuma imam baca kuat lah. Kita janganlah lawan tu imam. Kita follow belakang. Saya rasa itu yang dapat saya kongsikan. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.